Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah berjumpa kita sekali lagi dalam perkongsian berkaitan dengan revolusi TVET MARA untuk siri ketiga, iaitu hari ini saya nak bercerita berkaitan dengan penawaran program diploma berteknologi tinggi. Pada siri-siri yang lepas, kita melihat perjalanan sistem latihan kemahiran MARA dan kemudian kita melihat bagaimana program diploma pertama kali ditawarkan di dalam sistem latihan kemahiran MARA ataupun kini dikenali sebagai TVET MARA. Jadi kalau kita lihatlah sekarang ini kebanyakan pusat-pusat khususnya KKTM dan IKM menawarkan program ada niche area dia masing-masing lah. Itu yang dikatakan diploma berteknologi tinggi. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak minta maaf sebab ada kesilapan data pada sesi yang lepas, iaitu pertukaran nama IKM ke KKTM. Sebenarnya bukan pada tahun 2004, sebenarnya pada tahun 2003 dan melalui keputusan dan kelulusan daripada mesyuarat Majlis MARA Januari 2003. Itu sejarah yang mana bertukarnya nama IKM kepada KKTM bagi mana-mana IKM ketika itu yang menawarkan program diploma. Okey. Kita tengok pada sekitar tahun 2005, iaitu di bawah BPLK, in hand ketika itu di bawah rancangan Malaysia 7, ketujuh ada 8 pusat yang telah diluluskan. 2 pusat telah pun dibuat dan ada baki 6 lagi. Dan kemudian dalam rancangan Malaysia ke-8 ada 5 pusat. Jadi kat sini dah ada 11 pusat di bawah BPLK yang akan dibangunkan dan sedang dalam pembangunan. Tambahan lagi pada rancangan Malaysia ke-9 ada 6 lagi pusat yang telah pun diluluskan. So total up ada 17 pusat yang dalam orang kata tindakan BPLK untuk menawarkan program-program. Jadi sebagaimana yang kita lihat starting tahun 2000 BPLK ketika itu telah pun menerokai bidang-bidang berteknologi tinggi dan khususnya relevan dengan kehendak industri. Jadi negara kita di segi ekonominya semakin baik. Ramai pelabur-pelabur daripada luar masuk ke Malaysia dan membina industri-industri yang mana memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Jadi dilihat IKM ketika itu ataupun KKTM ketika itu memainkan peranan yang sangat penting untuk membekalkan pelajar-pelajar yang ada kemahiran tinggi dengan teknologi tinggi. Okey, pada peringkat awal BPLK bercadang untuk membina pusat-pusat ni dengan menawarkan program seolah-olah macam universiti lah. Maksudnya dia ada fakulti in mechanical, dia ada fakulti in electronic, ada fakulti in electrical, so awam dan sebagainya. Maksudnya dia satu pusat tu dia ada mechanical, electronic, electrical, awam dan juga satu lagi saya tak ingat, seni bina. Okey, itu pada perancangan awalnya. Jadi nak dijadikan seolah-olah pusat ini macam di universiti, dia ada fakulti-fakulti. Namun demikian cadangan tersebut tidak dipersetujui oleh MARA. Jadi MARA meminta BPLK untuk melihat to venture new teknologi yang dipanggil sebagai emerging teknologi, teknologi bakal muncul supaya pelajar-pelajar yang kita lahirkan itu memang diperlukan oleh industri dan program yang kita tawarkan itu relevan dengan kehendak industri. Jadi disebabkan saranan tersebut, maka BPLK telah pun mengorak langkah dengan mengadakan satu bengkel yang dinamakan Bengkel Pembentukan Master Plan Program-Program Baharu pada 5 Januari 2006. Ketika tu adalah pengarahnya adalah Tuan Haji Rahim Hashim ataupun sekarang ini Datuk Abdul Rahim lah. Beliau adalah pengarah ketika itu. So kami membuat bengkel. Saya masih di HQ, masih lagi di BPLK. Kita
buat bengkel master plan untuk mengenal pasti keperluan program-program baharu merujuk kepada teknologi-teknologi baharu. Jadi panggillah pelbagai agensi, AJLC, kementerian-kementerian kita panggil untuk mendapatkan input-input supaya kita dapat project our program according to the industrial need. Cuma daripada bengkel tersebut masih lagi ada, orang kata belum mantap lagi lah, hasil dapatannya masih lagi belum mantap. Jadi kita terus melaksanakan survey, kita buat kajian secara khusus. Kita dapatkan dapatan-dapatan kajian-kajian yang dibuat oleh EPU, oleh Kementerian Sumber Manusia, oleh MITI, oleh MIDA. Jadi sebab mereka ini ada pelbagai jenis data yang nak menunjukkan keperluan tenaga kerja di dalam Malaysia. Dalam masa yang sama kita juga study kita melihat keperluan pekerjaan di dalam Industrial Master Plan 3 ini pada saya sumber yang paling utama. Sumber yang paling utama di dalam merangka program-program berteknologi tinggi, sebab dekat situ memang dia tunjukkan projection industri di Malaysia. Dalam masa yang sama kita juga merujuk outline perspektif plan 3 ataupun OPP 3. Di situ dia menunjukkan apakah jenis pekerjaan ataupun manpower yang diperlukan oleh Malaysia sendiri. Dan dalam masa yang sama kami di BPLK pada ketika itu mendapatkan maklumat-maklumat tambahan daripada negeri-negeri, unit pembangunan ekonomi negeri ataupun UPEN. Kita minta, kita tulis surat kepada negeri Johor, kita minta pada Pulau Pinang dan mana negeri ekonomi dia bagus lah. So kita dapatlah data-data itu, dan dalam masa yang sama kita juga minta Department of Statistics data-data keperluan tenaga kerja. CIDB pun kita minta juga data nak melihat dari segi unjuran keperluan dalam pembinaan daripada MIT untuk untuk industri teknologi tinggi. Ada juga yang saya ketika itu menulis surat kepada PPD yang berkaitan dengan centers, maksud saya tanah yang bakal kita tubuhkan IKM ataupun KKTM tu. Kita tulis surat kat PPD tu, kita nak tengok ekonomi apa yang ada di situ. Dan dalam masa yang sama kita juga mengadakan lawatan-lawatan lah ke industri, ke IPT agensi untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Jadi ini adalah sumber yang paling-paling penting dalam merangka program-program berteknologi tinggi. Jadi masa kita buat tu, bukanlah kita buat orang kata ikut suka-suka hati, tak. Kita buat berdasarkan kajian kita, berdasarkan survey kita, melihat kepada data-data sekunder, dan di situlah kita cuba membina satu master plan untuk program-program baru yang akan ditawarkan di 17 buah pusat ni tadi. Jadi kerjanya memang agak renyah lah sebab kita nak kena study everything khususnya daripada keperluan tenaga kerja. Dan bagaimana kita nak memilih bidang-bidang yang berkaitan. Jadi ketika itu kita buat keputusan lah yang mana bidang yang kita lihat kadar pertumbuhan sumber manusia yang diperlukan melebihi daripada 3.9% menjelang tahun 2010, kita katakan itu adalah satu bidang yang sangat-sangat demanding. Jadi kita tengoklah projection keperluan. Kalau katakan kurang daripada 3.9, kita tak nampak itu satu keperluan yang mendesak. Tapi yang more than 3.9% growth rate dari segi keperluan manusia itu, jadi itulah yang kita letak sebagai priority di dalam master plan kita. Dan orang kata membina master plan ini ataupun blueprint ini, kalau Datuk Haji Rahim dia suka panggil blueprint. Jadi takes time sebenarnya. Dia mengambil masa yang agak lama juga. Dan alhamdulillah pada bulan Februari 2006 siaplah blueprint tersebut ataupun master plan tersebut, dan kita bentangkanlah di Majlis MARA pada 21 Februari 2006. So kita memperkenalkan bidang-bidang barulah yang sebelum ni kita pun orang kata tak pernah terlibat. Memang definitely kita tak pernah terlibat pun. Jadi kita cuba venture new technology supaya program-program kita ni memang pelajarnya nanti dikehendaki oleh industri.
Di antara bidang baru yang kita perkenalkan iaitu advanced manufacturing. Pembuatan apa orang kata bidang pembuatan lanjutan lah. Jadi kita tak adalah buat peringkat bawah pemesenan sahaja, tapi kita nak melihat yang high end teknologi dalam manufacturing. Dalam blueprint tu juga kita mencadangkan kita nak venture di dalam aviation technology sebab kita nampak keperluan dalam bidang aero angkasa. Ada juga yang kita suggest untuk terlibat dalam program maritim. Sebab maritim ni dia punya spek dia besar ataupun dia punya ruang lingkupnya besar, bukan sekadar vessel sahaja ataupun kapal saja, tetapi banyak area-area lain yang kita boleh explore. Dan petrochemical, satu bidang yang orang kata sangat-sangat diperlukan di negara ketika itu pun kita nak venture. Lepas tu creative design, lagi satu the best, yang paling best lah pada saya adalah bidang bioteknologi. Sebab bioteknologi adalah satu bidang yang sangat-sangat terkini di Malaysia lah. Mungkin di industri itu dah berlaku, tetapi di dalam TVET MARA ataupun dalam sistem latihan kemahiran MARA ketika itu, dia masih lagi satu nama yang baru, bioteknologi. Jadi itulah di antara saranan kita kepada Majlis MARA untuk memperkenalkan bidang-bidang baru. Dalam masa yang sama kita kata kita akan teruskan juga bidang-bidang lama, especially dalam electrical, dalam bidang elektronik dan juga dalam bidang ICT. Jadi sebab kita lihat electrical elektronik ni dia berkembang, dia berkembang dan diperlukan oleh industri. Begitu juga dengan ICT. So kita tetap teruskanlah. Cuma kita sasarkan program-program yang kita bakal tawarkan itu adalah memang high-end teknologi, bukan yang peringkat asas sahaja. Dalam masa yang sama, semasa kita mengangkat cadangan ke Majlis MARA, kita dah highlight dah awal-awal bahawa kita kata kita tidak ada kepakaran untuk membangunkan bidang-bidang ataupun program-program baru ini. Jadi memang kita perlukan bantuan daripada teknologi provider. Sebab kalau tanpa teknologi provider, kita tak mampulah dengan capacity knowledge yang kita ada, dengan kemahiran yang kita ada, kita tak mampu untuk menerokai bidang-bidang baru ini. Jadi kita mencadangkan menggunakan teknologi provider. Sebagaimana kita ambil model KKTM balik pulau kan, yang menggunakan GMI sebagai training provider. So kita gunakan the same model untuk membangunkan program-program baru ini. Jadi alhamdulillah Majlis MARA ketika itu meluluskan cadangan program-program baru dalam bidang-bidang yang terkini serta menggunakan teknologi provider untuk membantu MARA membangunkan program-program tersebut. Jadi di peringkat awal, kita ada 17 kan tadi pusat. Jadi adalah kita huraikan bidang-bidang yang bakal ditawarkan di setiap pusat tersebut. Contoh kita kata beranang, beranang dulu ataupun KKTM beranang lah, ni namanya MJI lah kan. So kita cadangkan beranang ni melaksanakan program dalam bidang ICT ataupun microelektronik ataupun dalam bidang elektronik. Kenapa? Sebab kita melihat dari segi geographical konteksnya berdekatan dengan Bangi, iaitu satu kawasan perindustrian yang mana banyak industri-industri elektronik ketika itu. Sekarang pun sama. Jadi that's why kenapa KKTM beranang dicadangkan untuk melaksanakan program daripada bidang elektronik, mikroelektronik dan juga ICT. Kemudian untuk banting, kita ada banting dulu sebenarnya dah diluluskan. Kita mencadangkan program dalam bidang aviation dan defense. Yang mana kita tahu bahawa unit KL Miat dah ada dah aviation tu. Cuma kita duk lihat ada lagi keperluan tenaga kerja dalam bidang aviation ni. So why not? KKTM juga membuat bidang yang sama tu, tetapi berkemungkinan programnya ada slightly different. Tapi kita nak venture in that bidang lah ataupun area. So dalam masa yang sama kita juga nak melaksanakan program untuk menyokong defense, pertahanan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni pun sama juga, pertahanan ni dia agak
tertutup ataupun sulit. Jadi kita kata why not Mara venture dalam bidang ini supaya kita boleh membantu Kementerian Pertahanan ataupun MINDEF dari segi menyelenggara peralatan ataupun aset-aset pertahanan tersebut. Termasuk masa tu kita bercadang untuk venture dalam radar teknologi. Cuma kita panggil lah, kita panggil beberapa, kita panggil MINDEF, kita panggil juga vendor-vendor di bawah MINDEF untuk discuss perkara ini. Cuma of course lah sebab bila pertahanan dia apa orang kata ruang lingkup dia agak tertutup dan sulit, dia tidak boleh expose dengan mudah. Jadi mereka risaulah kalau kita buat program ni sebenarnya nanti akan ada berlaku ketirisan maklumat dan sebagainya. Tapi kita kata kita janji kita memang hanya fokus kepada MINDEF atau Kementerian Pertahanan saja dan kita tidak menghibahkan dan sebagainya lah. Jadi kita tak adalah orang kata nak buat open program tu. Cuma mungkin pelajarnya kita ambil daripada pelajar kita Bumiputera, tapi memang fokus kepada MINDEF dan kita menjaga kerahsiaannya, tapi somehow KKTM Banting ni sebenarnya pun tidak dapat dilaksanakan sebab masalah dana lah ataupun peruntukan untuk membangunkan bangunan. Sebab tanah dah beli, kita ada duit, kita beli tanah. Tapi bila nak buat bangunan, duit tu telah pun terpakai, so kita tak dapat nak buat bangunannya. So tinggallah Banting dengan nama Banting, so tak dapat nak buat. Okey, kemudian Kuantan, memang kita mencadangkan advanced manufacturing lah dan juga material. Yang ini tidak ada orang kata sebab yang khusus, sebab macam advanced manufacturing, dia boleh dibuat di mana-mana pun lah. Tapi because di Kuantan sendiri kita nampak ada industri yang mana KKTM Kuantan kalau melaksanakan program ini nanti dapat menyokong industri di situ. Kemudian Rembau. Rembau kita cadangkan creative arts, tapi sekarang kita dah tukar kluster dia, nama dia art and design kan. Yang ni sebenarnya kita melihat kejayaan UiTM yang menawarkan program-program dalam fine arts. Mereka ada apa ni ialah macam filem, macam digital media dan sebagainya. Kita nampak kesuksesan ni ataupun kejayaan UiTM ini melaksanakan program tersebut. Memang pelajar ni memang ramai. Pelajar-pelajar Melayu kita ni memang suka bidang-bidang macam ni. Jadi kita kata why not? Kita buka juga bidang ini di Rembau. Kami pergi discuss dengan UiTM dan UiTM menyambut baik sebenarnya sebab mereka melihat kita boleh menjadi feeder kepada UiTM. Kita keluarkan program pelajar dari program diploma dan boleh sambung belajar ke UiTM. Jadi alhamdulillah Rembau berjalanlah dengan creative arts. Untuk Seri Gading memang kita mencadangkan program construction. Construction dia tidak adalah orang kata satu sebab yang betul-betul genuine, konkret kenapa construction mesti buat di Seri Gading, tak ada. Sebab kita lihat construction ni boleh buat di mana-mana. Jadi bidang construction ni dulu pun kita kata dia akan hidup sampai bila-bila. Selagi ada manusia, selagi itu dia perlukan rumah, dia perlukan bandar. So dari segi situ dia perlukan bangunan. Jadi kita boleh tawarkan program construction untuk supply manpower dalam bidang-bidang yang diperlukan untuk buat rumah, untuk buat bangunan, untuk buat facility dan sebagainya. Okey. Kemudian kita kata selama ni kita nak buat food processing technology. Tapi kita ada isu lah di selama ni ada masalah tanah. So sampai kesudahannya pun tidak dapat dilaksanakan program di selama tersebut. Okay. Kemudian adalah Alur Gajah. Sekarang nama dia Masjid Tanah. Dulu Alur Gajah. So kita cadangkan material processing sebab kita tahu kawasan industri di Batu Berendam itu banyak berkaitan dengan material, khususnya kita ada CTRM. Jadi kita nampak pelajar-pelajar kita kalau kita buat orang kata polimer nanti boleh supply manpower ke CTRM dan alhamdulillah hasrat kita itu memang berjaya sebagaimana kita lihat sekarang KKTM Masjid Tanah
memang berkolaborasi rapat dan melaksanakan program diploma industri dan pelajar-pelajar daripada situ memang bekerja dengan CTRM. Okey, kemudian kita lihat pula kemaman. So kemaman kita cadangkan buat oil and gas ataupun petrochemical. Sebab kita tahu kemaman dekat dengan Kertih. Kertih adalah kawasan oil and gas. Jadi kita nampak dari segi geografinya memang bersesuaian lah kemaman itu buat oil and gas. Kemudian kita pergi ke Lenggong. Lenggong buat bioteknologi. Bukan buat bioteknologi, kluster teknologi bioteknologi. Sebab Lenggong adalah kawasan pertanian. Definitely kawasan pertanian dengan ada tasik dan sebagainya. Kita kata di situ kita boleh tawarkan program dari bioteknologi tapi kita lebih khusus kepada herbal and pharmaceutical technology. Dan alhamdulillah berjalanlah sebagaimana yang kita rancang. Okey, untuk MUA. MUA ni sebenarnya adalah KKTM Ledang sekarang. Dulu namanya KKTM MUA. Ini bila tukar-tukar nama macam Alu Gajah kepada Masjid Tanah, MUA kepada Ledang ni sebab bila bertukarnya ataupun bila dibuat persempadanan semula pilihan raya mengikut parlimen. Jadi kita di MARA ni nama-nama centers kita merujuk kepada parlimen kan. Jadi dulu KKTM MUA sebab memang dia tak ada pecah lagi sepadan. Sekarang ni dah pecah sepadan jadi dah tukar daripada KKTM Ledang. Okey, dan kita cadangkan medical technology and services. Yang ni kita nampak di mana-mana pun bersesuaian dilaksanakan dan macam KKTM MUA ni agak hampir dengan Bandar MUA tu sendiri. Jadi kita nampak boleh senanglah dia nak pergi ke hospital, kolaborasi dengan hospital dan sebagainya. Untuk Bintulu kita cadangkan oil and gas sebab kita pun tahu Bintulu tu memang kawasan perindustrian oil and gas. Dan Yan, kita ada juga dapat kelulusan tanah di Yan dan kita cadangkan otomotif dan logistik sebab kawasan perindustrian otomotif di Yan. Tapi Yan kita tak dapat laksanakan because masalah tadilah masalah tidak cukup peruntukan. Kita dapat juga kelulusan dari segi kuota tinggi. Kuota tinggi. Kita cadangkan material processing tapi bidang lain daripada Alu Gajah. Bidang je lain. Cuma at the end of the day memang kuota tinggi tidak dapat dilaksanakan juga sebab masalah peruntukan. Seberang Perai Utara, SPU. Pada peringkat awal masa kita buat blueprint tersebut, SPU bakal menawarkan program dalam otomotif. Sebab kita nampaklah macam tadi Yan SPU dia kawasan utara ni banyak kepada industri-industri otomotif. Jadi kalau kita buat program dalam otomotif, kita nampak dia akan menyokong industri yang ada di situ. Tapi at the end of the day tak berlaku. Tu saya cerita kemudian lah. Okey, Senawang kita juga ada tanah di Senawang cadangkan construction. Tapi asalnya dulu Senawang ni walaupun dalam bidang pembinaan tetapi dia peringkat sijil. Bukan diploma macam di KKTM Sri Gading. Tapi akhirnya pun tak dapat dilaksanakan. Pasir Putih. Pasir Putih kita mencadangkan maritim. Sebab Pasir Putih tu tanahnya adalah di kawasan Tok Bali. Jadi kita lihat sesuai sangatlah buat program-program daripada bidang maritim sebab dia akan menyokong industri nelayan di situ. Dan terakhir sekali adalah Raup. Raup kita juga cadangkan bidang construction. Ini adalah 17 pusat yang telah kita rangka di dalam blueprint program-program baru berteknologi tinggi. But of course somehow ada program yang tidak dapat dilaksanakan, ada yang boleh diteruskan. Jadi daripada 17 tu hanya 10 sahaja yang dapat kita teruskan. Itu yang kita bina, yang kita buat sebagaimana yang kita tengok sekarang ni lah kan. So kita ada Beranang, kita ada Kuantan, Rembau, Sri Gading, Alu Gajah, Kemaman, Lenggong, Muar, Bintulu, Seberang Perai Utara. So ada 10 yang dapat dilaksanakan, yang kita dapat tawarkan program tu. Tapi yang selainnya, contoh tadi macam Banting, Selama, Yan, Kota Tinggi, Senawang, Pasir Putih, Raup tak dapat dilaksanakan. Jadi tinggallah begitu saja. Saya pun tak tahu apa yang berlaku sekarang ini. Mungkin kita ada tanah tetapi kita tidak dapat membangunkan. Jadi kalau kita lihat program-program yang kita cadangkan ini, memang
diperlukan oleh industri. Dan apabila Malaysia melancarkan NKEA, National Key Economic Area kan pada tahun 2010. So bila kita lihat area-area yang ataupun economic area yang cadangkan oleh Malaysia untuk memacu ekonominya, dia memang tak lari lah. So kita memang dah align dah. Jadi kita tak risau. Kita buat program-program ni memang according to keperluan industri di Malaysia yang telah pun dimasukkan di dalam NKEA yang dilancarkan pada tahun 2010. Jadi kita tak risau. Sebab apa sebenarnya? Sebabnya kita telah study dulu dah keperluan industri dalam Industry Master Plan tu. Kan IMP3 tu pada saya memang punca orang kata data yang paling penting. Kalau saya panggil kitab lah. Itulah kitab saya dulu. Saya study yang tu. Saya study juga OPP3. Jadi alhamdulillah apa yang kita rancang itu memang sangat-sangat bersesuaian dengan kehendak industri ketika itulah. Sekarang mungkin dah ada lagi demand-demand yang lain bila keluarnya IR 4.0 kan. So itulah pentingnya untuk kita merujuk perkembangan ekonomi negara kita, projection yang diperlukan oleh oleh negara, oleh industri untuk kita menawarkan program-program akan datang. Sebab kita nak nanti bila pelajar kita keluar daripada program tersebut, dia mendapat kerja. Saya dah cerita dah 17 pusat yang telah kita identify di dalam master plan ataupun blueprint tu tadi. Jadi daripada 17 tu hanya 10 sahaja yang kita dapat laksanakan, iaitu Beranang, Kuantan, Rembau, Seri Gading, Alor Gajah, Kemaman, Lenggong, Muar, Bintulu, Seberang Perai Utara. Yang mana lagi 7 tu, Banting, Selama, Yan, Kota Tinggi, Senawang, Pasir Putih, Raub. So kita tak dapat laksanakan sebab masalah peruntukan. Jadi itulah pentingnya kita kenal pasti program-program yang ditawarkan di centers kita, sama ada di IKM ataupun KKTM dalam bidang berteknologi tinggi, supaya pelajar-pelajar kita itu mendapat pekerjaan yang bersesuaian dalam bidang yang dilatih dan juga mendapat tawaran gaji yang lebih baiklah di industri. Okey. Jadi pembangunan program-program baru ni tadi kita menggunakan teknologi provider, iaitu orang kata kita gunakan third party lah untuk membangunkan program, sebab kita tidak ada kepakaran, kita orang kata sangat limited dari segi knowledge-nya, dari segi kemahirannya. Jadi kita perlukan orang luar untuk membantu kita, khususnya mereka yang telah pun berkecimpung dalam bidang tersebut. Jadi skop tugas teknologi provider ni merangkumilah kurikulum dan silibus. Jadi ini paling orang kata paling penting lah, kurikulum dan silibusnya. Sebab kita nak melatih pelatih, resepi yang pertama kena ada kurikulum, kena ada silibus, dan dalam masa yang sama kita minta juga teknologi provider merancang ataupun mereka bentuk keperluan fizikal dari segi bengkel ataupun makmal. Classroom tu orang kata tak adalah masalah besar sangat, tetapi yang makmal dan juga bengkel ni sangat-sangat penting. Dia kena follow kurikulum dan silibus yang kita tetapkan. Okey, dalam masa yang sama kita juga minta teknologi provider cadangkan alatan yang sesuai, bahan latihan yang sesuai according to the curriculum dan juga silibus yang telah pun dirangka. Jadi dalam masa yang sama, sebab bila kita nak menjalankan latihan, jadi tenaga pengajarnya perlu dilatih. Teknologi provider juga perlu merancang pembangunan tenaga pengajar. Dan seterusnya mereka juga bertanggungjawab untuk mendapatkan pengiktirafan program. Masa ketika tu tak salah saya MQA lah, GPA juga, ada yang daripada GPA, lepas tu kemudian ni MQA. Okey, dan bukan pembangunan tetapi penempatan tenaga pakar untuk membantu pusat-pusat tersebut, pengurusan pusat contoh IKM KKTM itu menjalankan program mereka, sebab kita very limited knowledge, kita tak
kata tak pandai sangat lagi ya dengan niche area-nya, okey, subject matter-nya, jadi kita perlukan tenaga pakar untuk membimbing pensyarah-pensyarah dalam melaksanakan program tersebut. Jadi inilah di antara skop tugas teknologi provider. Jadi kita bagi kat teknologi provider, lepas tu kita ambil dan kita laksanakan. Jadi tak adalah kita pening sangat. Okay. Jadi MARA hanya sediakan bangunannya, sediakan sumber tenaga pengajarnya dan juga kewangannya untuk membolehkan program tersebut berjalan. Jadi kita pun lantiklah teknologi provider. Jadi dalam proses pelantikan ni sebenarnya banyak juga cabarannya dengan tidak ada pengalaman, dengan prosedur dan sebagainya, banyak cabaran. Jadi alhamdulillah terlantiklah TP-TP, kita panggil TP lah, teknologi provider kan. So untuk KKTM Beranang kita lantik Augmented Innovation yang mana merupakan anak syarikat pada Fakulti E&E UTM Kuala Lumpur. Jadi kita ni anak didik UTM lah, with UM Kuala Lumpur. So KKTM Kuantan pula dibangunkan oleh UTM melalui anak syarikat mereka. So yang itu sebab kita nampak UTM ni dia memang orang kata sangat mahir lah ataupun sangat berpengalaman ni dalam bidang manufacturing dan juga mechanical, maka kita lantik dia untuk bantu KKTM Kuantan menawarkan program dalam advanced manufacturing. Manakala KKTM Alor Gajah dilantik GMI untuk TP-nya. TP sebenarnya walaupun GMI tapi dia mendapatkan bantuan juga sebenarnya daripada Polman di Bandung atau Politeknik Manufaktur Bandung. Seterusnya adalah KKTM Sri Gading. Kita melantik anak syarikat daripada UTHM sebab UTHM sebelah aja Sri Gading tu, jadi senang kita lantik anak syarikat dia. Dan KKTM Rembau kita lantik syarikat Atlantic Palafox. Ini di antara orang kata syarikat yang bukan daripada IPT untuk membantu MARA membangunkan program dalam kreatif di Rembau ni Creative Arts lah. Jadi ini di antara salah satu syarikat bukan daripada IPT yang membangunkan program. Tapi towards the end kita ada masalah jugalah dengan TP dia kan. So KKTM Ledang menggunakan kepakaran daripada UniKL BMI. Sebab kita nak keluarkan program dari segi medical instrumentation kan. So BMI memang ada venture dalam bidang tu. So kita minta mereka bantu bangunkan program di KKTM MUA. Belum tukar lagi pada ketika itu KKTM MUA. So kemudian KKTM Ledang. Dan seterusnya KKTM Kemaman. Dan juga IKM Bintulu. Yang ini kita lantik syarikat Octagon Petroleum. Ini bukan IPT. Dia memang satu syarikat yang terlibat dalam bidang oil and gas. Dan seterusnya KKTM Lenggong, kita melantik syarikat Content Capital untuk membangunkan program-program dari bidang herba ni tadi. Jadi inilah di antara TP-TP yang kita cadangkan. Of course lah, memang banyak cabaran ketika kita membangunkan program bersama dengan TP. Ada yang TP daripada IPT tak ada masalah sangat, tetapi yang bukan IPT tu dia some of that ada masalah lah. Jadi of course kita nak monitor kerja mereka, kita nak kena pastikan mereka follow kehendak kita dari segi aspek kualitinya, dari aspek hala tujunya, dan juga dalam masa yang sama dia kena align dengan bangunan yang telah pun dibina ataupun yang sedang dibina. Sebab kebanyakan kelulusan pusat-pusat daripada rancangan Malaysia ke-7 dan juga ke-8 ketika itu sebenarnya dah pun dibangunkan. Dah ada. Cuma belum siap. Jadi pada peringkat awal sebagaimana yang saya sebut tadi, pada peringkat awal pengurusan BPLK pada ketika itu bercadang untuk menubuhkan program yang ada mechanical kan, ada electrical, ada elektronik, ada awam tu. Jadi bila kita nak tukar kepada program yang baru yang mana skop makmal dan bikinnya berbeza, memang banyaklah berlaku perubahan. Contoh saya ambillah di KKTM Beranang.
Dulu sebenarnya kita nak buat pelbagai jenis program tu. Ada mechanical, ada electrical, ada elektronik. Tapi kemudian bila kita kata okey, program yang bakal ditawarkan di KKTM Beranang ni adalah elektronik, jadi mereka tidak perlu banyak bengkel pun. So tak perlu banyak pun bengkel. Dia perlukan lab-lab. Jadi bengkel ketika itu ataupun bangunan yang dibina memang dalam bentuk saiz-saiz yang besar. Jadi bengkelnya yelah, bukan mahal kan, bengkel besar. Jadi bila kita nak buat elektronik, jadi terpaksalah kita kena buat renovation. Jadi itulah di antara perubahan-perubahan fizikalnya akhirnya melibatkan VO dan sebagainya lah. So memang banyaklah perubahan ataupun cabaran, saya rasa cabaran lah dalam membina pusat-pusat yang baru ni, sebab benda tu bangunannya telah sedang dalam pembinaan, dalam masa sama kita baru nak suitkan dia dengan program yang kita nak tawarkan. Jadi itulah, tapi alhamdulillah kita dapat atasi. Okay, pada tahun 2008, jadi inilah ketika mana 5 KKTM beroperasi, iaitu KKTM Beranang pada Julai 2008. So kita ada 5 lah KKTM yang kita tawarkan ataupun kita buka beroperasinya pada ketika tu, iaitu satunya KKTM Beranang buat bidang elektronik, dan kelulusan programnya pada peringkat awal walaupun dalam bidang elektronik, tapi kita detailkan apa program yang kita nak tawarkan. So diluluskan oleh majlis adalah Diploma in Electronic Engineering dalam Embedded System, dalam Robotic and Automation. Lepas tu ada Electronic Measurement and Instrumentation Technology. Ada juga bidang pengkhususan Electronic Measurement and Control dan Mekatronik. Mekatronik. Jadi itu 5 program yang kita cadangkan, ditawarkan di KKTM Beranang pada peringkat awal. Tapi sekarang ni masih lagi program yang sama, cuma nama dia berubah setelah kita mendapat pengiktirafan. Okey, kemudian nama KKTM Beranang tu pun dah ditukarlah kepada MGRI pada tahun 2012 melalui Mesyuarat Jemaah Menteri. Yang ini cerita detail pasal KKTM Beranang nanti saya akan cerita pada siri yang akhir sekali, iaitu siri kelima, insyaAllah. Dan kita lihat juga KKTM Kuantan pada masa yang sama kita tawarkan program dalam bidang Advanced Manufacturing, iaitu Diploma Kejuruteraan Pembuatan Lanjutan. Itu nama diplomanya. So majoringnya dalam proses dan teknologi. So yang lain adalah reka bentuk pembuatan, kualiti dan produktiviti, industri automasi dan robotik, dan juga pembuatan automotif. Jadi dulu nama dia memang Diploma in Advanced Manufacturing. Tapi bila kita minta pengiktirafan, so panel mempertikaikan perkataan advance. Bagaimana nak mengukur advance tersebut. Sama jugalah kes dulu kan, dulu kita ada program sijil tinggi pun sama juga, di orang kata ditanya sejauh mana tingginya sijil tersebut. Jadi sama juga advance, sejauh mana advance sijil manufacturing tersebut. Dan akhirnya diputuskan diploma yang ditawarkan di KKTM Kuantan adalah Diploma in Manufacturing Technology. So tak adalah perkataan advance tersebut. Okey, untuk KKTM Alor Gajah, kita tawarkan program dalam bidang Material Processing. So pertamanya kita cadangkan Diploma in Polymer Processing Technology. Yang kedua Diploma in Ceramic Processing Technology. Lepas tu Plastic Processing Technology, Diploma in Foundry Technology, dan yang ketiga adalah yang kelima adalah Diploma in Die Casting Technology. Semuanya dalam bidang bahan ataupun material. Cuma di KKTM Alor Gajah, untuk kita tawarkan program foundry dan juga die casting, dia ada masalah. Sebab bangunan telah dibina sebagaimana yang sebut tadi, program barulah dikenal pasti. Jadi untuk foundry dengan die casting ni tak boleh nak dibuat di dalam bengkel yang sedia ada. Sebab bila foundry dia memerlukan furnace. Jadi ada berbagai jenis furnace lah. Jadi begitu juga dengan die casting. Sebab foundry dengan die casting dia quite related. Jadi nak tawarkan dengan reka bentuk bangunan yang sedia ada tu tidak sesuai.
Jadi kena bina bangunan yang baru. Jadi sebab arahan suruh jalan juga pada 2008 tu, maka kita decide pada ketika tu tak apalah, kita jalan 3 dulu, iaitu Diploma in Polymer Processing Technology, Ceramic Processing Technology dan juga Plastic Processing Technology. Jadi jalan 3. KIV lah 2 program. Sebab program ni memang perlukan bangunan yang orang kata very special ataupun khusus untuk menempatkan relau ataupun furnace dan juga peralatan-peralatan yang lain. Jadi jalan 3 dulu. Tapi akhirnya sampai kesudah memang tak dapat buat lah foundry dan die casting ni. Okey, Masjid KKTM Alor Gajah ni pula bertukar nama kepada KKTM Masjid Tanah pada tahun 2009. Sama juga sebab masalah persepadanan lah. Kita pakai nama Parlimen, itu Parlimen Masjid Tanah. Okey, seterusnya adalah KKTM Sri Gading yang melaksanakan program dalam bidang construction. So bidang yang diluluskan ketika itu adalah Diploma in Construction Technology dalam Advanced System, dalam bidang geostructure, measuring, penghususannya yang ujung tu kan. Advanced System, geostructure, building forensic dan maintenance, pavement and highway building services and maintenance. So dia tak ada masalah sangatlah di Sri Gading ni. So apa yang telah kita rancang dia berjalan seperti itulah, seperti biasa. Okey. Dan kemudiannya KKTM Rembau dalam bidang creative arts yang kita tukar nama dia kepada art and design pada cluster, dan diluluskan pada ketika itu adalah Diploma in Furniture Design, Diploma in Fashion Design, Diploma in Interior Design, Digital Media Design dan juga Digital Film with Animation. Cuma sekarang mungkin ada berubah sikit. Jadi inilah 5 program yang dicadangkan dan diluluskan untuk KKTM Rembau. Jadi masa kita nak buka pada tahun 2008 tu sebenarnya bukan mudah juga sebab kebanyakan pusat tu dia ada masalah masing-masing. Sebenarnya memang kalau ikutkan belum ready lagi nak buka 2008 tu. Disebabkan ada pusat yang tak siap, tak complete, CF pun tak dapat lagi. Ada pula centers tu, pusat tu dah siap, dah boleh masuk tetapi tenaga pengajarnya sedang berkursus, perlu dihantar berkursus. Ada juga yang kurikulum dah siap, tenaga pengajar dah ready tapi kurikulumnya belum ready lagi sepenuhnya. Jadi memang ada cabaran besar pada tahun 2008. Dan saya ingat yang saya kata saya takkan lupalah apabila kami dipanggil oleh Datuk KP pada ketika itulah. Dia kata dia nak juga dibuka pada tahun ini, Julai 2008, you kena ambil pelajar dia tu. Kalau tak, you all semua kena berhenti daripada marah. Jadi ini satu, pada saya bukan satu ugutan lah. Saya faham itu bukan maksud dia sebenarnya. Sebenarnya dia minta kita mempercepatkan proses kerja supaya penawaran program berlaku dan pengambilan pelajar dapat dilaksanakan. Itu matlamat dia. Bukanlah dia suruh kita berhenti tu, tapi tu orang kata nak force kita lah, bagi kita bekerja dengan lebih kuat supaya program-program ni dapat dilaksanakan. Tapi itu pada saya satu memori yang saya tak dapat lupakan lah. Bagus juga diberi tekanan. Kita work out very hard. Akhirnya berjalan seperti yang dikehendaki oleh ketua pengarah ketika itu. Okey, pada tahun 2010, satu lagi sejarah berlaku di mana nama bahagian kemahiran dan teknikal MARA diwujudkan ataupun diluluskan oleh pengurusan MARA dan oleh mesyuarat pengurusan MARA untuk menukar nama BPLK. Dulu kan ada bahagian pendidikan dan latihan dalam kurungan kemahiran. So pada tahun 2010 tukarlah nama dia kepada BKT sehinggalah sekarang. Itu dia punya sejarah dia. Okey, dalam tahun 2010 juga dibukalah KKTM Ledang, iaitu dalam program Biomedical Instrumentation. So program yang dicadangkan dan diluluskan adalah Diploma in Biomedical Instrumentation Engineering.
iaitu dalam pengkhususan terapeutik. Satu lagi tu adalah diploma in biomedical instrumentation engineering juga dalam bidang ataupun dalam pengkhususan diagnostik. Ada dalam pengkhususan radiologi, ada juga dalam pengkhususan laboratory. Dan yang last kali tu biomedical information and computational technology. Ini 5 bidang yang diluluskan oleh Majlis Mara ketika itu. But then after orang kata after mendapat iktirafan, nama tu slightly bertukar lah, different dengan lebih orang kata lebih jelas. Dan pada tahun yang sama juga iaitu tahun 2010, KKTM Kemaman dibuka dalam bidang petroleum ataupun oil and gas, yang mana kelulusan diploma yang diluluskan adalah diploma in process plant technology dalam bidang piping. Lepas tu diploma in process plant technology dalam mechanical, pengkhususan mechanical, pengkhususan elektronik, pengkhususan instrument and control, dan akhir sekali adalah diploma in process plant technology, pengkhususan dalam offshore structure. Ini adalah program-program yang diluluskan. Sebab kalau kita lihat program-program yang ditawarkan di KKTM ini sebenarnya memang nama dia, contohlah kita ambil Kemaman tadi, diploma in process plant technology. Lepas tu dia ada dalam kurungan piping, mechanical. Begitu juga dengan ledang, begitu juga dengan yang beranang, yang Alu Gajah. Semua jadi ada orang kata pengkhususan. Ini bermakna program tersebut pada ditawarkan kurikulum dan silibusnya di peringkat awal adalah sama. Sama, maksudnya share. Semester 1, semester 2 share. So masuk semester 3 barulah dia dah ada orang kata specialization. Mungkin dah semester 3 ataupun semester 4 dia dah ada specialization according to the majoring tersebut. Itu kaedah kita membangunkan program-program ketika itu. Dan peralatan of course kita boleh share. Jadi kita share lah. Tak kira lah daripada jabatan mana kita boleh gunakan sebab dia punya syllabus kurikulumnya sama. Jadi fundamental tu sama. Jadi dia tidak terasing. Kecuali di Rembau. Kalau kita lihat Rembau dia memang berbeza. Macam furniture dengan fashion, interior tu semuanya berbeza. Dia tidak ada kesamaan daripada peringkat awal lagi. Jadi bidang tu memang dah bidang khusus. Okey, itu kaedah dalam kita membangunkan program di KKTM yang ada niche area dalam bidang baru ni tadi. Sebab setiap pusat tu dia ada niche area, itulah center of excellence dia. Pusat kecemerlangan. Jadi kalau katakan KKTM ni memang mudah lah kita nak buat pusat kecemerlangan tu ICOE tu kan. Sebab kita dah ada niche area, so kita fokus yang itu. So seterusnya pada tahun 2012 dibukalah IKM Bintulu pula. So IKM Bintulu sebenarnya memang kita plan buat program dalam bidang sijil. Sebab tadi kita dah ada KKTM Kemaman dalam bidang dalam program peringkat diploma. So yang untuk IKM Bintulu ni kita cadangkan peringkat sijil sahaja. Jadi kita nampaklah nanti Bintulu boleh jadi feeder kepada KKTM KKTM Kemaman tadi kan. So program yang diluluskan adalah Certificate in Piping Fabrication Technology dalam sijil dalam Structure Fabrication Technology, Electrical Fabrication Technology, Process Plant Operation dan juga Process Plant Maintenance. Ini adalah 5 program yang diluluskan di peringkat sijil. Tapi walau bagaimanapun kemudiannya apabila kita orang kata mendapatkan memohon pengiktirafan daripada MQA dan kita panggil industri-industri yang related. So mereka mencadangkan bahawa program ada keperluan program peringkat sijil ini dinaik taraf kepada program peringkat diploma. Jadi pada tahun 2016 tu 2 program yang peringkat sijil tadi iaitu Process Plant Operation dinaik taraf jadi diploma teknologi kejuruteraan operasi logi ataupun diploma in operation plant operation lah, diploma in engineering technology plant operation. So itu dia jadi program diploma. Begitu juga dengan satu lagi program
iaitu program Process Plant Maintenance Implementation and Control pun dinaik taraf menjadi Diploma Teknologi Kejuruteraan, Penyelenggaraan Instrumentasi dan Kawalan Logi. Jadi inilah di antara history IKMB dulu, dua program mereka dinaik taraf kepada program diploma. Dan pada tahun 2015 dibuka pula KKTM Lenggong. KKTM Lenggong yang mana di peringkat awal telah diluluskan program Diploma in Herbal and Natural Product, dalam kurungan ataupun majoring dia adalah industrial. Lepas tu Diploma in Herbal and Natural Product, majoring healthcare. Yang ketiga adalah majoring dia dalam Plant Maintenance Engineering. Keempat adalah Diploma in Herbal and Natural Product Agriculture. Agriculture. Dan yang kelima adalah Diploma in Aquaculture Technology. Cuma apabila kita menawarkan program di Lenggong ini, 3 diluluskan oleh APU. 3 diperakui lah, bukan diperakui oleh APU. Dia kata okay, you boleh jalankan program Herbal and Natural dalam majoring industri, healthcare dan juga plant maintenance. Tetapi untuk majoring dalam agriculture, Diploma in Herbal and Natural Product, majoring dalam agriculture dan juga Diploma in Aquaculture tu tidak dibenarkan oleh APU. Sebab dia kata apa? Sekarang ni dia kata Pusat Latihan Pertanian ataupun NATC dah ada pun program agriculture, dah ada program aquaculture. Dia pun sebenarnya tak cukup kata candidates yang memohon, yang mengikuti latihan di tempat tu. So dia kata kenapa Mara nak venture program seumpama itu, sebab dia nampak kita akan menghadapi masalah yang sama. Lagi satu dari segi prospek kerjaya masa hadapan tu mungkin kurang demand. Itu feedback daripada APU dan akhirnya kita tak dapatlah laksanakan 2 program tersebut. Jadi KKTM Lenggong hanya dapat jalankan 3 program saja di peringkat awal. Cuma sebenarnya kenapa kita nak tawarkan agriculture? Sebab agriculture tu kita boleh jadikan dia sebagai supply chain kepada program industri dan healthcare tu tadi. Bila dia ada tanam herba sendiri, jadi herba-herba itu jugalah yang dikaji, yang diproses untuk bidang industrial dan diformulatekan untuk bidang healthcare. Itu tujuan asalnya, dia adalah supply chain. Tapi disebabkan orang kata apa, tidak dibenarkan, so kita tak jalankan. Begitu juga aquaculture. Aquaculture berkaitan dengan perikanan. Kenapa perikanan? Sebenarnya kita melihat Tasik Raban itu boleh membantu KKTM Kuantan melaksanakan program ni. Sebab dia ada orang kata tasik dalam tanah dia kan. Jadi kita nampak boleh cadangkan aquaculture. Tapi aquaculture yang kita cadangkan ini bukanlah dalam orang kata yang peringkat bawah, peringkat asal menggunakan sangkar dan sebagainya. Tapi kita nak yang high end teknologi. Macam agriculture pun kita nak smart farming. Tapi tidak diluluskan, jadi kita pun tak dapatlah nak laksanakan program tersebut. Jadi pada tahun 2016, jadi KKTM Lenggong pun kita perkenalkan dengan program yang baru, iaitu Diploma in Food Engineering Technology dan juga Packaging Technology and Design. Jadi kedua-dua program ini sebenarnya boleh membantu, mempunyai orang kata perkaitan dengan program-program yang telah ada di KKTM Lenggong tersebut. Jadi inilah 2 program baru yang memang melengkapkanlah KKTM Lenggong untuk menawarkan 5 program di sana. Okey. Seterusnya pada tahun 2017 dibukalah IKM Seberang Perai Utara. IKM Seberang Perai Utara ni pun syok juga cerita dia berapa, sebab peringkat awal yang diluluskan adalah automotif. Itu memang dah ada dalam kita punya master plan ataupun blueprint kita. Ya, sebab kita melihat tempat itulah berhampiran dengan perindustrian otomotif. Tapi somehow kemudian tu ada cadangan untuk kita tawarkan program agriculture. Sebab apa? Sebab di KKTM Lenggong tu kita tak berjaya menawarkan program agriculture tu. So kita kata kita cuba dengan IKM Seberang Perai Utara. Kita tawarkan juga agriculture lebih kepada high end technology, smart farming.
Okay, supaya produk-produk daripada IKM Seberang Perai Utara itu nanti boleh disalurkan ke KKTM Lenggong. Jadi kita nak juga ada berlakunya supply chain tu. Tapi malangnya kemudian itu juga tidak diluluskan. Apa tidak diluluskan? Idea tu ditukar. Sebab dia tak sempat pun nak bawa ke mana-mana. Tapi kita tahu bahawa kalau kita highlight balik kat APU pun memang takkan lulus lah. So ditukarlah kepada electrical. So berjalanlah program elektrik di IKM Seberang Perai Utara. Jadilah dia tu Center of Excellence untuk electrical. Okey, di peringkat awal mereka hanya menawarkan sijil kompetensi elektrik PW4. Itu peringkat awal dan terakhir katanya, ini saya dapatkan maklumat daripada pengarah juga. So sekarang ni ditawarkan 2 program iaitu Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Domestik dan Industri dan satu lagi adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa. Jadi inilah di antara history dalam kita membangunkan program-program baru di pusat-pusat kita. Jadi alhamdulillah dengan cabaran yang telah kita lalui, semua center-center kita ni memang mempunyai program yang kata relevan dengan kehendak industri. No doubt. Cuma kita kena perkasakan dan insyaAllah kita venture lagi mana-mana teknologi baru khususnya dalam industri 4.0 contohnya. Kita lihat keperluan-keperluan tenaga kerja dalam bidang-bidang yang terkini supaya TVET kita ini sentiasa relevan sepanjang zaman insyaAllah. Jadi saya rasa itu perkongsian saya pada pagi ni berkaitan dengan program-program diploma dalam teknologi terkini. Pada ketika itulah, sekarang ni lagi ada yang lagi terkini kan. Jadi saya harap perkongsian saya ini memberi manfaat kepada semua. Dan sebagai input kalau kata ada orang nak buat tulis buku, ini di antara input yang boleh diambil. Jadi saya rasa setakat tu saja. Saya minta maaf banyak saya tak tahu tak pasti kenapa hari ni masalah internet ni kan terputus di tengah jalan. Jadi saya minta maaf sekiranya ada orang kata kelemahan dalam pengendalian FB Live saya, sharing saya pada pagi ni. Semoga apa pun input yang saya beri, yang saya sharekan pada hari ini berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada siri akan datang di masa yang sama di hari yang selama. Bye.